Tiket travel dah, tiket konsert pun dah, Coach, Gucci. Alhamdulillah, bestnya dapat beli semua yang I nak. Seronok. Serius ah? Shopping sakan sampai tak tengok kiri kanan. Lepas ni mulalah komplain kan. Sebulan kena makan mi segera, kena ikat perut sebab shopping sakan-sakan. Biarlah. This is my money. I kerja keras-keras untuk beli apa yang I nak. Nampak ni? You jangan kacau lah. I nak check out jap handbag I. Bye. Alright, so pada hari ini The Hijab Vista Show macam biasa, kita ada dua tetamu khas untuk membincangkan topik kita pada kali ini. Dan sudah semestinya, kalau korang perasan dekat studio sekarang, ada Hawa Rizwana dan juga Sharifah Rose. Assalamualaikum. Rose, how are you? Good, Alhamdulillah. Berseri-seri sekarang ni. Berseri lah, dah raya. Ingat kan nak cerita something ke, dah kahwin ke apa ke? Tak adalah, gurau Kita saja. kan single ladies. Yes, betul. Okay, so daripada topik tadi kan, Mel ada ceritakan dan sebelum tadi pun dah buat dengan Hawa. Ada setengah orang kat luar sana jenis yang bersenang-senang dahulu sebelum memikirkan beban yang ada. Macam bertangguh-tangguh lah beban tu, hutang ke dan sebagainya. So macam mana pada kalian pula untuk at least dapatkan ketenangan dalam kesenangan ataupun dapatkan kesenangan dalam ketenangan macam tu? Mungkin Hawa dululah. Okay. Yelah, kita macam bila baru start kerja, dulu-dulu baru dapat kita punya pendapatan sendiri kan. Kita tak reti nak bajet lagi. Tapi semakin kita dewasa, kita tahu okay, bila kita dapat amount macam ni, kita simpan banyak mana, nak reward dia sendiri banyak mana, untuk beli baju banyak mana, make up banyak mana. Kita dah tak nak rasa beban hutang tu. Kita belajarlah bulan depan macam mana pula, bulan depan macam mana pula. So every month is a new day for us untuk belajar macam mana nak simpan, nak uruskan keuangan dan sebagainya. Tapi kan nak ceritalah dekat Sharifah Rose pernah tahu viral kat Twitter. Pernah lah gaji dia ada simpan banyak benda Rose viral. Ya, tapi yang ni kita cerita yang baik lah because inspirasi kepada orang kat luar sana. Rose pernah gunakan duit your first money payment untuk beli something for you. Betul tak? Betul tak? Betul. Ceritakan sikit. Masa tu Rose baru dapat first payment untuk masa Rose first time berlakon. And then masa tu macam tak tahu nak beli apa. And then Rose macam aim this one cincin bagian. Rose pakai ni. Dia bawa guys cincin ni. Rose memang jenis yang suka jewelry. Rose pakai gelang, cincin, rantai. So Rose cakap, okay naklah beli cincin. Adalah beli cincin ni. Tapi satu soalan, berbalik atau tidak? Rasa macam puas tak bila you dah bekerja keras, pagi, petang, siang dan malam and then at the end of the day you beli something for yourself like a reward? Very worth it sebab every time Rose tengok macam okay, this reminds me of the struggle masa pagi, petang, siang, malam shooting tu. So bila every time Rose shooting, Rose akan tengok macam okay, at least I get something that I want with my own money. So the next time bila shooting, dia macam motivate diri sendiri jugalah. Bestnya. Mungkin Hawa ada tak macam nak share a few things mungkin daripada side Hawa juga? Sebab suka sangat travel. So bila kita bekerja ni kadang-kadang dah 3-4 bulan nak jumpa family pun susah walaupun duduk satu rumah. So bila ada peluang, ada extra rasa nak reward tu, kita bawa family sekali balik kampung. Sebab kampung pula jauh kat Langkawi, nak balik saja-saja kan dengan flight lah, hotel lah, apalah. So tu cara reward lah. Orang lain pergi Langkawi bercuti, dia balik kampung. Amboi. Dari tadi Kak Ngah duk mendengar, duk bercerita tentang reward itu ini. Bagus sebenarnya beli jewelleries, pulang ke kampung. Tapi ada satu lah yang Kak Ngah rasa tertinggal dekat sini. Dah bayar balik pinjaman PTPTN ke belum? Alamak, Tanya Kak Ngah. betul. Tangan kita tak bayar pinjaman, kita biar siswa. Macam tu. Tak adalah. Sebenarnya lupa. Kak Ngah pun juga adalah kita punya tetamu pada hari ini. Assalamualaikum. Macam biasalah kalau cerita pasal duit memang muka dia ada. Dia memang muka dia muka duit. Dia macam tu. Dia konsep dia begini. Ingat Kak Ngah Patin, ingat PTPTN. Dia macam tu. Dia dah ni. Ada tagline Ada, kita ada tagline. Tapi Kak Ngah, macam kita nak cerita sekarang ni kan pasal duit and then kesenangan dalam ketenangan. Mungkin kita dapat dalam ketenangan tu ada tak kesenangan yang kita berdapat? Mungkin share juga daripada Kak Ngah punya persepsi.
apa yang Kak Ngah rasa macam bertenang juga ke sekarang ni ke macam mana? Dia sebenarnya itulah macam Mel kata tadilah, perspektif seseorang itu untuk ketenangan tu berbeza-beza. Kalau macam Kak Ngah sendiri, kita tenang lubuk jiwa, tenang kita tu konsepnya kena selesaikan semua komitmen yang ada. Selagi tak selesai komitmen tu awak, kita macam tik-tak sentiasa berfikir. Betul. Jadi Tapi macam Kak Ngah tak nak tanya jugalah kan. Kak Ngah macam memberi motivasi ni, Kak Ngah ada hutang ke? Mungkin dah selesaikan atau belum? Apa cerita Kak Ngah? Apa cerita? You ada ke hutang you? Apa je hutang you yang you ada kononnya? dia beginilah Mel ya. Kalau hutang ni jangan cerita orang. Kita simpan je. Aib pula, malu. Sebab tu kita kena simpan diam-diam, tapi kita kena sedar tanggungjawab kita untuk selesaikan komitmen tu. Macam Kak Ngah kata tadi, komitmen Kak Ngah, hutang-hutang Kak Ngah tu diselesaikan terlebih dahulu. Baru kita fikir nak reward diri kita, nak beli emas, nak berjalan-jalan dan sebagainya. Macam tadi Kak Ngah ada mention tentang pinjaman PTPTN. Tiba-tiba masuk pinjaman kan. Orang tengah cerita-cerita pasal best-best masuk pinjaman pula. Tapi tak apalah. Related lah kan. Sebab ada juga orang kat luar sana. Ini a small kategori yang mungkin nak bersenang-senang melakukan pinjaman. So kita nak tengok juga, ada ke pinjaman kat luar sana tu yang membuatkan hati kita tenang? Ini kebanyakan yang tak tahu. Sebab selalunya orang rasa macam pinjam je tak tenang je pinjam. Macam tu. Tapi sebenarnya ada pinjaman yang memberikan ketenangan kepada kita. Apa itu? PTPTN kan ada. Itu tagline kita juga awak. Nak pinjam pun mudah. Kos upah pun murah. Macam tu. Apa lagi yang awak nak? Semua ada. Betul. Macam Hawa pula, ada juga gejala-gejala budak-budak yang memang meminjam tapi lepas-lepas tu tak nak bayar. Dia macam buat endah je macam nantilah, walaupun dah kerja, dah grad, dah okey, dah dapat dah gaji yang okey, tapi melengah-lengahkan bayaran tersebut. Pandangan Hawa sendiri. Kalau kita perasan kan, kadang-kadang lagi banyak gaji kita, lagi banyak pendapatan kita, kita tak pernah rasa cukup. Sebab maybe kita tak pandai bajet. Kan lagi banyak gaji kita, lagi banyak keinginan kita untuk tak nak susahkan diri sendiri dan untuk nak rasa tenang, rasa eloklah untuk macam kita bayar balik lah. Sebab ya kita dah pinjam and then kita dah berjaya, dah dapat kerja, dah dibantu. Jadi elok kalau kita bayar balik lah. Sebab benda tu yang sikit sebanyak tapi kita sedar, benda tu yang bagi kita rasa lagi tenang. Sebab benda tu dah memudahkan waktu sepanjang kita belajar. Betul. Ketenangan seseorang tu sama ada dia reward diri dia ataupun dia menyelesaikan komitmen seperti pinjaman PTPTN. Itu yang memberi ketenangan. Kalau ditanya kepada Kak Ngah, itu adalah konsep ketenangan saya. Tapi berbeza setiap seorang. Betul. Mungkin ada yang menggunakan duit PTPTN semasa belajar dulu untuk membantu keluarga misalnya. Boleh tak menjadi masalah. Tapi yang golongan-golongan Mel sebut tadi itulah, dapat duit bukan nak beli iPhone je Mel. Belanja girlfriend. Hello awak jangan kita pergi dating awak. Jangan pakai duit PTPTN pergi dating ya adik-adik. Jangan. Kalau awak betul-betul nak guna duit tu, awak kerja ni. Contoh Heroes. Harus bekerja. Awak kerja. Umur berapa Ros nak kerja? 18. 18 okey. 18. Kadang-kadang harus nampak orang-orang post kat luar sana, kadang-kadang pressure juga yang melihat macam nak bergaya, asalkan biar bergaya asalkan papa. Macam mana tahu Biar dia? papa, Biar asal papa bergaya. asal bergaya. Macam tu. Pendapat Ros about this? Ada Tenang. banyak sebenarnya golongan-golongan yang disebutkan tu banyak, especially influencer. Ramai je yang harus kenal macam tu. Budaya social media ni, people expect you kan. And then bila kita tengok, bestnya dia ni ada kereta, umur baru 19 dah ada kereta, dah mampu beli ni, mampu beli tu, dah duit banyak ni. So dia rasa macam dia tak fit in tau. Okay. So the only way diorang nak fit in is diorang try lah buat something yang out of diorang mampu. Beli baju mahal kan, nak beli branded, nak nampak yang I'm one of the rich people dekat social Tergolong media. dalam golongan-golongan itu. Itu benda biasa. Budak-budak yang study pun ada juga. Bermewah tapi tak bayar hutang ni atau bayar pinjaman ke dan sebagainya. Macam mana ni mungkin nak bagi some tips ke kat diorang? Rasanya kena ada support system pun, ia juga mak ayah yang bagi jalan. Okay, kalau nak macam ni, kerja-kerja macam ni. Jangan ajar di sini untuk jadi materialistik sangat. Sebab kadang-kadang kita dah ada barang mahal macam mana pun,
kita still rasa tak puas sebab kita nak lagi dan lagi. And then kalau hutang in dekat umur macam ni, credit card lah antaranya kan. So jadi memang bila kita dah bayar kita punya credit card tu, dia punya rasa tenang tu lain macam. So rasanya boleh apply juga untuk hutang lain-lain juga. Ataupun bayaran balik pinjaman pun rasanya sama juga. Once kita dah bayar, kita rasa tenang dan semangat lagi nak kerja. Kak Ngah sendiri, Kak Ngah adalah peminjam PTPTN semasa di universiti dulu, di UiTM dahulu. Tapi Kak Ngah daripada degree lagi, I dah set in my mind, saya nak tukar PTPTN saya ni. Saya tak nak bayar PTPTN saya. Saya ada perasaan itu dulu. Kak Ngah ada perasaan itu. First class degree lah ni. Kita terus terang kat sini. Kita tak nak bayar PTPTN ni. Macam mana? Salah seorang eksekutif pemasaran PTPTN cakap macam ni dengan saya. Adik, boleh kalau awak tak nak bayar PTPTN. Awak belajar betul-betul. Awak skor masa degree awak, dia akan tukar menjadi beasiswa. So apa Kak Ngah buat? Kak Ngah study betul-betul. I dah set in my mind. I dah bayar masa diploma, masa degree, I nak clean. So I score. When I score, beasiswa. Yes. Sekian, terima kasih. Sebab tu Kak Ngah jadi jurucakap for PTPTN. InsyaAllah dah bayar. Tahun ketiga insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga pendapat netizen kat luar sana tentang senang dengan tenang, jangan tangguh. Apa yang diorang cakap, Jom kita dengar dalam Sis Cover. Yang suka menangguh hutang, bagi pendapat saya adalah orang yang tak bertanggungjawab lah dengan hutang dia sendiri, dengan apa yang dia buat hutang tu. Dan bagi saya sepatutnya tak patutlah untuk tangguh hutang. Bila kita dah buat sesuatu hutang, terus lunaskan dan mengikut tempoh masanya lah. Kalau kita dah berjanji dengan orang untuk bayar hutang. Kalau kita ada komitmen dengan macam loan ke dan sebagainya, bayar ikut tempoh masa dia. Dan berpada-padalah dalam berhutang juga. Kalau berkaitan dengan hutang ni, kalau kita berhutang, hutang sebab dia wajib bayar. So, kalau kita mampu bayar, kena bayar. Tak boleh tangguhlah hutang tu. Tapi kalau tak mampu, kena rundinglah dengan orang yang kita berhutang tu supaya kita tangguhkan masa ke sikit ke apa lagi. Tapi yang pasti kena usaha untuk selesaikan bayar hutang tu. Dia bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita rasa kewajipan untuk first ataupun prioritikan bayar hutang tu, dalam apa-apa dalam kehidupan kita mesti kita nak bayar hutang dulu, barulah kita akan buat benda lain. So macam dah selesai hutang, baru kita buat another hutang. Ataupun lebih better tak payah berhutang. Kita kumpul duit dulu, kumpul duit banyak dulu, and then baru kita belilah apa yang kita nak tu. Itulah di antara komen-komen yang diberikan oleh netizen dalam segmen Sis Cover sebentar tadi. Kalau sebenarnya konklusinya, bayar je lah hutang tu. Jangan tangguh-tangguh. Kalau bayar sikit-sikit pun tak apa. Janji kalau tak bayar langsung tu padah nanti. Betul tak Hawa? Ya betul, setuju. Tapi kan dengan cerita ada diskaun kan dalam bayaran balik pinjaman PTPTN? Serius? Ya ada. Sebab nak tanya, orang yang paling kita patut tanya adalah Kak Ngah. Betul ke? Kak Ngah. Betul ke Kak Ngah? Ensiklopedia bergerak PTPTN hadir. Macam tu. Memang betul pun apa yang anda tertanya-tanya tadi. Pembentangan bajet pada 24 Februari 2023. Yang mana pihak kerajaan ada memberikan 4 kategori kepada para peminjam. Anda boleh pilih mana satu kategori yang anda nak libatkan diri. Macam rumah sukan. Ya dah. So yang pertama, kategori yang pertama adalah pembayaran balik ataupun diskaun pembayaran balik sebanyak 20% untuk peminjam-peminjam yang membuat pembayaran balik secara penuh. Sekiranya lump sum lah you bayar amount tu, you dapat 20% diskaun. Banyak kan? Banyak. 20% diskaun tu boleh Siapa yang nak bagi tu? Betul tak? Dia boleh memberi kena lump sum lah. Lump sum, betul. Kalau misal kata contoh awak ada RM20,000, awak bayar RM20,000, awak dapat 20%. Betul angguk. Kalau betul angguk. Betul tak? Kategori yang kedua adalah sebanyak 15%. 15% kalau anda memilih untuk membayar 50% daripada baki pinjaman anda. Untuk kategori yang ketiga, 15% diskaun juga diberikan kepada para peminjam yang membuat pembayaran balik secara potongan gaji ataupun direct debit. Debit terus. Anda juga akan mendapat 15% diskaun, tapi perlu mengikut jadual yang dibina ataupun diberikan oleh PTPTN lah untuk anda. Dan yang
terakhir, 5% diskaun kepada para peminjam yang membuat pembayaran balik melalui aplikasi My PTPTN. Klik-klik je. Jom kita buat sama-sama. Dia mesti ada kena ada wink-wink. 3, 2, 1. Klik-klik je. Synchronize sikit lah kot. Ya, tapi okey. Kak Ngah, ni hawa dia sebenarnya dia nak tanya. Cuba tanya. Itulah dari tadi lagi nak tahu apa syarat kelayakan untuk pemohon Kak Ngah. Syarat kelayakan untuk pemohon ni suka. Kak Ngah sangat suka soalan ni sebab memang bukan korang saja yang tertanya-tanya. Betul. Ramai lagi yang di luar sana pun ada soalan yang sama. Ya. Jadi untuk anda yang tertanya-tanya, ini jawapannya, semua dapat merasai insentif ini. Termasuklah mereka yang dikenakan tindakan penguatkuasaan ataupun mereka yang membuat pinjaman wang pendahuluan pinjaman WPP. Anda semua boleh menikmati insentif ini. Tiada masalah. Tapi kan Nana, macam pening lah banyak sangat info. Dia macam Gini. kalau macam contoh kan Ros nak keep up to date dengan info PTPTN, takut termiss lah. Tahu-tahu ada diskaun, tak tahu dah termiss. So macam mana nak up to date dengan info-info PTPTN? Ya, betul. Senang je. Rose dengan Hawa boleh share, dengan Mel juga boleh share dengan kawan-kawan macam mana cara untuk mendapatkan informasi ini. Mudah saja, boleh layari portal rasmi kami di www.ptptn.gov.my ataupun boleh layari aplikasi kami di My PTPTN ataupun cari sahaja kami di laman sosial kami iaitu di Instagram, Facebook, TikTok, apa lagi? Twitter! Nak DM boleh? DM Nana. DM Saya nak Nana yang konsult. Ya Allah, Personal. tadi Kak Ngah pun boleh cari saja Kak Ngah, boleh je, tapi untuk Rose sajalah lah. Tapi jawab nak tanya, macam mana pula dengan kaedah pembayaran insentif ni? Maksudnya, yelah ada setengah orang kan tak tahu dan sebagainya. Mungkin Kak Ngah boleh share kan? Okey, untuk yang pertama, kaedah pembayarannya adalah secara lump sum ataupun mungkin ada yang nak membayar 50% daripada baki pinjaman. Boleh, caranya macam mana? Anda kena sahkan dahulu baki pinjaman anda melalui aplikasi My PTPTN ataupun boleh layari portal rasmi kami di www.ptptn.gov.my ataupun tekan sikit kan, telefon je eksekutif pemasaran kami. Banyak cara. Banyak cara. Eksekutif pemasaran PTPTN semua ramah mesra. InsyaAllah mereka akan menjawab persoalan-persoalan anda. No problem. Jadi untuk yang bayar secara lump sum tadi, you can enjoy that 20% discount tu. Yang nak bayar 50% daripada baki pinjaman tu, anda boleh menikmati insentif 15%. Itu yang pertama. Untuk mereka yang sekarang ini sedang membuat pembayaran balik pinjaman, anda pun boleh menikmati 15% diskaun. Tetapi tertakluk kepada berapa yang sedang anda bayar sekarang inilah, bermula dari 1 Mac 2023 sehingga 31 Mei 2023. Itu kalau pembayaran sekarang ni melalui potongan gaji ataupun debit terus, direct debit. Dan yang keempat, yang terakhir, Alhamdulillah. Apa dia Kak Ngah? yang terakhir Silakan. adalah mereka yang memilih untuk membayar, menikmati insentif 5% ni melalui pembayaran di atas talian iaitu aplikasi kami My PTPTN. Klik je. Mudah kan? betul, Klik je. mudah. Ya, Kak, Yang paling last sekali yang paling mudah. So kita tangkap yang last sekali tu je. Tapi tak apa, sebenarnya kalau perasan banyak sangat sebenarnya PTPTN dah bagi inisiatif pembayaran supaya orang dekat luar sana lebih sedar untuk bayar pinjaman yang telah digunakan. Bukan saja lebih sedar, Ya. lebih mudah, tiada Betul. alasan untuk anda menyelesaikan pinjaman-pinjaman anda, sayang-sayangku. Gitu. Sebab ada nak bagi sikit lah. Kalau macam baju-baju dekat mall tu 15%, kita terus je serbu. Ni PTPTN dah bagi 15%, 20%. Why not? Kita bayar. Betul tak? I suka. Lepas ni PTPTN boleh ambil I. Okey. Macam mana nak ada satu mindset yang baik dalam keadaan kita tak nak dibelenggu dengan pinjaman-pinjaman dan berada dalam keadaan senang dengan tenang? Kita memang kena disiplin. Okey, kalau kita dapat portion banyak ni, contoh kalau kita dapat 1000, kita nak guna 100 untuk apa? At least 300 untuk nak bayar balik hutang kita. Jadi bila kita dah disiplin macam tu, bila hutang kita berkurang, lepas ni kita punya motivation ialah okey, bila settle hutang, kita boleh beli apa-apa untuk diri sendiri pula. Macam Rose pula, ada tak apa-apa mindset yang boleh share kan? As long as bayar sikit-sikit pun okey. Yeah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? Betul, Mungkin betul. with that big amount rasa macam alamak besarnya tak mampu nak bayar sekarang. Nantilah. Tapi I think it's best
bayar sikit-sikit pun tak apa. Betul. As long as Bayar. Bayar. Selama yes. bayar, settlekan. Even berapa-berapa tahun pun janji bayar, disiplin, Yes. on time, insya-Allah boleh settle. Amin. Tadi kan kita dah ceritakan, Kak Angah dah panjang lebar dah cerita tentang insentif, diskaun. Tapi nak tanya, dapat tak sambutan daripada para peminjam PTPTN kat luar sana? Ke takut diorang macam bagi je lah sampai 100% pun diorang macam malas juga. Contoh. Alhamdulillah Kak Angah rasa feedback ataupun penerimaan daripada peminjam-peminjam di luar sana sangat memberangsangkan. Boleh dikatakan ramai yang dah cakna ataupun dah terbuka fikiran mereka, menyedari akan tanggungjawab mereka untuk melangsaikan pinjaman mereka. Sebab bukan sahaja memudahkan tapi juga meringankan beban ataupun kos sari hidup. InsyaAllah selagi ada insentif ni diberikan oleh PTPTN dan pihak kerajaan, rebut peluang ini sekarang. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Pada kawan-kawan yang berada dekat universiti ke yang pernah buat pinjaman, mungkin diorang sebenarnya ada insentif-insentif ni. So bila ada, rasa rugilah kalau tak ambil this opportunity untuk bayar. Bukan sikit, banyak. 15%, 20%. So I think this is the best time sebelum 31 Mei betul. untuk bayar. Hawa pula macam Okay. mana? To me sekarang ni sebab kita dah ada banyak media sosial, banyak app, platform untuk kita share pasal benda yang best ni. So eloklah kalau kita yang ada ramai kawan yang masih belajar ataupun dah habis belajar yang kena bayar PTPTN, kita share kat social media kita, dekat kita punya Twitter semua tentang all this discount, semua discount ni supaya kawan-kawan kita pun rasa happy, dapat good news, ada discount untuk bayar balik pinjaman PTPTN. So Mel, kita dah dengar banyak pasal tenang-tenang ni kan. Jadi betul. shopping tu, add to cart banyak-banyak tu, add to cart juga. Okay, nak reward diri boleh, boleh. Tapi hutang jangan lupa bayar, okay? Hello. Jangan underestimate tau. I walaupun berhutang, I wajib bayar. And I bertanggungjawab tau bayar semua hutang I. That's why I kata sama-sama dah bayar hutang tu, sama-sama tu reward lah diri sendiri. Yes, good job. Betul tak Kak Ngah? Betul. Sangat apa yang korang cakap tadi tu. Yang penting rebut peluang ini sebab 31 Mei akan berakhir. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa time is clicking, clocking. Jadi rebut peluang ini, okey? Mel, ingat berbelanja berpada-pada. Jangan November ni kita Jadi nampak mangsa awal kat kan? konsert. Dah beli dah tiket. Saya je kena attack. Tapi macam mana Rose pula? Kena attack lah. Saya attack Rose juga. Terus rasa best lah, and prihatin sangat PTPTN. Awal-awal dah bagi kita pinjam, mudahkan kita untuk belajar. And then sekarang pula bagi inisiatif diskaun pula, mudahkan kita untuk bayar balik. Betul. Sebenarnya kita bayarkan balik ni tanggungjawab kita untuk langsaikan hutang, dan juga dengan pinjaman yang kita bayar tu ialah untuk kita bagi kepada adik-adik kita yang nak belajar lepas ni pula. Betul. Anda dah ada peluang untuk belajar, untuk menikmati pembelajaran anda tanpa sebarang masalah. Bagi peluang kan Ros? Bagi peluang kepada adik-adik yang di luar sana yang nak meneruskan pembelajaran mereka. Bayarlah balik pinjaman anda. Thank you so much Kak Ngah, Yay. Rose, Hawa sebab sudi Sudi berkongsi ajak. pendapat juga. Lepas tu marah-marah Mel, ingatkan Mel tentang pinjaman yang ada. Tapi tak apa, kawan-kawan yang baik inilah sebenarnya diperlukan dalam keadaan sekali. Kalau tidak, lupa kau Marah nak sebab bayar. kita sayang. Betul. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton kita punya episod kali ini. Senang dengan tenang, dan diharapkan segala insentif, apa sahaja diskaun yang telah dilakukan oleh PTPTN, semua orang dekat luar sana dapat sambut baik. Dan jangan lupa bayar pinjaman anda dengan segera. Alright, itu sahaja. Jangan lupa like, subscribe dan share The Hijab Pista Show pada kali ini supaya semua orang mendapat manfaatnya. Kalau macam tu, kita jumpa lagi episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.